Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami wakil daripada Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Risiko dan Takaful daripada kumpulan 2 akan membuat satu vlog iaitu berkaitan dengan bergurau dalam perspektif agama Islam. Jadi selama ini kita sedia maklum bahawa bergurau itu adalah salah satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baginda pernah lakukan bersama Ummu Aiman, Abu Nawas dan juga sahabat yang lain. Namun bergurau yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW tidak sesekali menyalahi dan bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Islam. Jadi bagaimanakah caranya kita untuk membezakan antara bergurau yang dibolehkan dan bergurau yang tidak dibolehkan? Ini memberikan persoalan kepada diri kita untuk memastikan kita sentiasa berada di dalam kalangan umat yang berjaya, yang membaiki hubungan baik sesama manusia, sama ada di antara orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Yang seterusnya adalah pendahuluan. Islam telah menggariskan sempadan di antara umat manusia. Jadi macam mana Islam menggariskan sempadan di antara umat manusia? Yang pertama ialah Islam mengajarkan kita bagaimana untuk kita berbuat baik sesama manusia, tidak kira ianya Islam ataupun dengan bukan Islam. Dan Islam telah memberikan panduan hidup untuk kita bergurau dengan sebaik-baiknya. Bergurau yang baik adalah dengan mengikuti cara Rasulullah SAW, iaitu bergurau yang tidak berlebihan di antara rakan maupun orang yang tidak dikenali. Perkara yang positif boleh diambil ketika bergurau adalah bergurau sebenarnya boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara manusia dan merapatkan ukhuwah. Sekiranya bergurau tersebut berlebihan dan menyebabkan seseorang maupun orang tertentu berasa iri hati, ini akan memberikan keburukan kepada gurauan tersebut dan ianya mampu memutuskan hubungan di antara silaturahim. Dan seterusnya saya akan berikan video ini kepada saudara Nabil Aiman untuk menerangkan lebih lanjut mengenai objektif. Seterusnya objektif. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengkaji situasi bergurau dalam Islam. Bergurau adalah sebahagian daripada fitrah hidup manusia. Jika setiap manusia tidak bergurau dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan menjadi hamba atau kemurugan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bergurau dengan sahabat-sahabatnya pada zaman dahulu. Tetapi setiap gurauan ada batasnya dari segi percakapan dan perbuatan. Selain itu, objektif bagi kajian ini juga adalah berlandaskan isu semasa, di mana terdapat ramai masyarakat kini yang bergurau secara berlebihan atau boleh mendatangkan kemudaratan seseorang. Justru itu, kajian ini dapat memberi peringatan atau nasihat mengenai bergurau dalam Islam kepada masyarakat supaya tidak akan timbul perasaan marah atau dendam dalam pergurauan. Seterusnya, kami telah membuat temubual bersama Ustaz Zamani dan juga beberapa komuniti tentang isu bergurau dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Takaful. Ini membuat sesi wawancara berkaitan dengan bergurau senda di dalam Islam. Jadi di sini kami memberikan sebanyak sedikit soalan berkaitan dengan bergurau senda. Okey, baik, insyaAllah. Apa ni soalan? Yang pertama adalah bolehkah Ustaz sekiranya seseorang itu bergurau di dalam agama Islam? Okey, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, pertamanya berkait dengan gurauan dalam agama kita ni. Memang ia dibenarkan sebab dalam Islam tidak disuruh kita sentiasa untuk sembahyang sepanjang masa, tidak disuruh untuk kita puasa sepanjang hari, sepanjang hidup. Tidak disuruh untuk kita buat kebaikan yang berbentuk saja dengan sembahyang sepanjang waktu punya tidak. Kan kita ni sebagai manusia biasa, secara fitrahnya kita memerlukan kepada sesuatu hiburan. Antara hiburan yang dibenarkan dalam agama ialah gurauan sesama manusia. Baik, tapi kata boleh. Boleh itu sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia nama Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri sepanjang hayat tu sama ada dia contoh dari segi gurauan dengan isteri dia, kadang-kadang baginda bergurau dengan para sahabat yang lain. Waktu tu ada satu makan-makan. Sahabat makan kita makan buah kurma. Makan. Nabi tepi Nabi. Makan hari kata Allah. Pagak sebab makan banyak. Tengok putih kurma penuh. Di depan Nabi ni banyak putih kurma. Sebab Nabi ambil payah makan. Dia ambil putih kurma letak kat Nabi. Nabi makan sikit, Nabi letak putih. Dia ambil putih pula letak kat Nabi. Dan banyak. Nabi biasa sikit dia makan kurma. Dia ambil lebihan putih, biji kurma putih tak faham apa ni. Oh kan faham ni? Maknanya putih kurma, biji kurma lebih makan isi saja, putih tak makan. Jadi Nabi ambil dia lambuk kat Nabi. Bukan tu orang banyak makan. Nabi balik. Ni gugat antara dua sahabat. Nabi kata, "Mu banyak makan. Aku makan tinggal putih, mu makan habis. Isi makan, putih makan licin. Tadi aku makan tinggal putih, mu makan habis lagi isi makan, putih makan ibu." Gurau betul salah. Betul gurau dia. Memang gurau benda yang tidak nampak. Allah. Terima kasih Ustaz di atas memberikan kongsi pencerahan berkaitan dengan bergurau senda di dalam Islam. Untuk itu saya serahkan soalan seterusnya kepada Nabil Aiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan seterusnya. Apakah adab-adab atau etika bergurau senda dalam Islam? Baik, berkait dengan apa saya sebut pada soalan pertama tadi, sekaligus menjadi etika juga. Contohnya lah, Nabi gurau saya sebut bukan bahawa Nabi gurau benda yang betul saja. Jadi etika pertama lah mesti gurau benda yang betul.
Pak Nabi SAW kata, "Inni la aqulu illa haqqan." Aku tak cakap lagi benda yang betul saja. Kita cakap dengan niat buat yang betul. Yang kedua, tak boleh beri menyakiti perasaan orang lain. Menyakiti perasaan tu kenapa? Kawan kita ni kaki pendek belah. Dia buat main kaki buat kuda. Dia rasa buat ni. Hati-hati. Maka tak boleh menyakiti perasaan orang lain. Etika yang ketiga ialah tidak boleh memberi ancaman atau mudarat kepada fizikal dan hati perasaan. Yang ketiga adalah mudarat dan fizikal. Contohnya, dilarang kita ni aku pisah, awak pisah, tu ambil nak benda yang berbahaya. Buat gini je. Aku tak bisa. Tak bisa lagi. Apa benda yang lain lagi? Zaman Nabi tu ada berlaku, masa Nabi pun musafir. Musafir ramai ni, tiba tidur, ada tidur. Ada kawan ni buat pegang, ditarik tali. Oh, lagi kawan ni. Macam prank lah, tukar kerja. Dia buat kerja pun Nabi larang tu. Okay. Oh, mana? Terima kasih Ustaz di atas perkongsian berkaitan dengan bergurau sendiri. Dan Itu dah Ustaz. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum. Encik Syariman. Saya engineer daripada Universiti Sultan Alauddin, Fakulti Pengurusan Perniagaan. Saya ada beberapa soalan nak tanya kepada Encik Syariman. Adakah bergurau itu dibenarkan dalam Islam? salam kepada saudara ni. Sebenarnya sebagai umat Islam, bergurau ni sebenarnya dibenarkan. Tapi jika dia bercanggah kerana ada beberapa unsur, jadi kasaran dan sebagainya, maka itu dilarang dalam Islam. Kalau kita tengok pada masa ini, bentuk gurauan yang ada macam prank, daripada lukisan karikatur, satira komedi dan sebagainya. Kalau itu membawa kepada kebaikan, gurauan-gurauan yang dalam bentuk itu, maka ia dibenarkan. Jika kalau dia berbentuk seperti sindiran ataupun gurauan kasar, ataupun dia boleh menyebabkan satu-satu keluarga ataupun institusi negara contohnya runtuh, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Seterusnya, gurauan yang baik adalah gurauan yang boleh menjadikan hubungan akrab sesama manusia. Contohnya gurauan yang sahabat kita, Assalamualaikum, nampak sihat hari ini. Itu boleh, alhamdulillah, insya-Allah. Kalau gurauan kasar juga macam kita body shaming orang tu. Itu memang tak boleh lah. Contoh awak ni nampak ni boleh. Itu mahal. Okey, seterusnya, kalau dia terus menjadi haram jika gurauan itu diselitkan dengan gurauan-gurauan yang terdapat sedikit unsur bicara. Jika kamu biasanya dengan kawan sebut apa gini, ni, tu semua, tak boleh lah itu. Sama sekarang kita dah faham semua. Kalau kita tengok pun bergurau dekat sana, dekat media sosial pun sekarang, kita tengok dah macam makin dah tak ada sangat. Dah macam dah biasa. Dah macam kebiasaan. Dia normalisasikan perkara tersebut. So kalau kita tengok YouTube juga banyak dekat prank-prank yang kadang-kadang tu boleh menceritakan orang, kadang-kadang boleh tiba-tiba dia datang bergurau. Itu tak boleh lah. Orang tu sakit jantung. Orang tu sakit jantung. Yang kadang datang dalam muka tu, itu pun tak boleh juga. Haram dalam hukumnya. Terima kasih. Soalan seterusnya, apakah batasan bergurau dalam Islam? Batasan bergurau dalam Islam, Nabi SAW pernah bergurau dengan sahabat-sahabatnya. Tapi kita sebagai umat dia, kita kena lakukan perkara-perkara yang sama seperti Nabi, tapi kena elak beberapa perkara untuk tidak merosakkan hubungan sesama manusia. Okay. Yang pertama ialah seperti yang telah sebutkan tadi, mengelakkan bergurau dengan benda-benda yang pecah. Itulah. Maksudnya kalau Nabi kita sendiri pernah bergurau tapi ada batasan dia. Nabi kita bergurau dia bukan bergurau macam kita. Kita kalau bergurau, macam ni tak ada. Dia bergurau dengan fakta. Dia tak pernah bergurau dengan benda-benda yang halal. Dia akan bergurau dengan fakta. Sedangkan ada satu kali sahabat Nabi ni, dia satu yang sahabat nama Sayyidina Umar, lupa dengan nama dia. Tapi ada satu hari ni, sahabat ni dia ketuk pintu rumah Nabi. Dan tu ada orang jual rumah. Dia ketuk pintu rumah Nabi. Dia kata nanti Nabi bayar rumah. Nabi semua dia nak bayar. Dia kata siapa bayar rumah dia tak boleh. Dia kata orang ni kata Nabi tak bayar. Sudah kan. Itu tidak sahabat Nabi. Bergurau orang yang jadi macam Nabi pun sejuk kan. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Banyak info yang saya share bersama kami. Terima kasih. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya 0722 Teguh Muhammad Hakam Teguh Imran akan menerangkan tentang dapatan dan perbincangan kami dalam tajuk gurauan dalam Islam. Okey, pertama sekali menurut Ustaz Zamani, bergurau dalam Islam adalah dibenarkan. Hal ini kerana kita sebagai manusia sekurang-kurangnya memerlukan sesuatu hiburan. Antara hiburan yang dibenarkan dalam Islam adalah bergurau sesama manusia. Nabi Muhammad SAW, baginda sendiri pun suka bergurau bersama isteri dan juga para sahabat. Okey. Antara adab yang perlu kita tahu untuk tajuk bergurau dalam Islam adalah, pertama, bergurau perkara yang betul sahaja. Maknanya tidaklah bergurau dengan perkara yang tidak betul yang boleh mendatangkan menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti perasaan orang lain. Maknanya kita bergurau tu ada batasnya. Maknanya kita tidak bergurau dengan secara sewenang-wenang, senang sangatlah kiranya. Yang ketiga, tidak boleh memberi ancaman atau memudaratkan kepada fizikal dan mental individu. Maknanya kita ni bergurau haruslah berwaspada, tidak menimbulkan perasaan sakit hati dan tidak boleh mendatangkan penyakit seperti depression kepada individu tersebut. Okey, yang ini pula dapatan daripada pihak komuniti pula. Menurut seorang pelajar Universiti Malaysia Terengganu iaitu UiT, bergurau dalam Islam adalah dibenarkan jika membawakan ke arah kebaikan. Contohnya bergurau dalam perkara yang benar sahaja. Contohnya kalau dia bergurau tentang maknanya maybe dari segi kesihatan, dan dari segi pelajaran, kita tak tahu kan. Jadi dalam Islam kita tidak dibenarkan bergurau secara kasar sesama manusia yang boleh menyinggung perasaan mereka.
namun ada batasan bergurau dalam Islam. Contohnya, mengelak bergurau dengan perkara yang lucah dan body shaming atau mengutuk fizikal seseorang dengan niat untuk bergurau. Dua perkara ni adalah benda yang sudah menjadi kebiasaan kepada generasi pada zaman sekarang. Bergurau tentang perkara yang lucah, contohnya mempertikaikan tentang saiz payudara dari seseorang wanita, melihat bentuk badan seseorang lelaki. Perkara ini sudah menjadi kebiasaan bagi generasi pada zaman sekarang. Dan juga tentang body shaming ataupun mengutuk fizikal seseorang dengan niat untuk bergurau. Body shaming ini telah menjadi kebiasaan juga kepada generasi kita, dengan mengutuk seseorang itu tentang saiz badannya, tentang bau badan, tentang betapa kecilnya seseorang itu, betapa gemuknya seseorang itu. Jadi ini adalah sudah menjadi kebiasaan kepada generasi pada zaman sekarang. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Yang dapat kita simpulkan bahawa bergurau merupakan salah satu daripada fitrah dalam kehidupan manusia. Islam tidak melarang aktiviti ini selama mana tujuannya adalah kebaikan dan tidak melanggar hukum syarak dan melaporkan. Lawak jenaka yang tidak berkualiti dan tidak sopan merupakan salah satu masalah yang berlaku pada hari ini. Begitu juga lawak yang mengenakan orang lain sehingga mengaibkannya, memfitnah, menipu dan mencemarkan maruah dirinya dan kenalannya, sehingga menyebabkan masalah mental seperti tekanan dan keburungan, sekalipun pelakunya menyebutnya sebagai gurauan. Inilah yang ditegah oleh Islam kerana Islam meletakkan maqasid syariah itu untuk menjaga diri dan kehormatan seseorang manusia. Kesannya bertambahlah budaya yang tidak berkualiti dan memalukan seperti budaya buli sama ada secara fizikal ataupun cyber dan lain-lain lagi. Sebaliknya, daripada bergurau yang bermanfaat, selain menghiburkan, kita akan dirangsang untuk berfikir dan mengambil pengajaran di sebalik bergurau yang dibuat dengan menyentuh dan mengkritik sikap dalam hidup. Oleh itu, ia dapat menerbitkan motivasi untuk menjadikan kita lebih baik pada masa akan datang. Lawak yang bermanfaat perlu dipromosikan menggantikan lawak-lawak yang rendah kualiti agar kita dapat melahirkan masyarakat yang insan dan terbilang. Tanpa membuang masa, saya ingin berterima kasih kepada semua ahli kumpulan saya kerana mereka inilah kunci utama bagaimana kajian ini dapat dijalankan dengan baik. Pertama sekali, Encik Aiman Akil sebagai ketua kumpulan yang berwibawa dan Syakna, Encik Nabil Aiman yang telah menyelesaikan objektif yang tepat kepada semua ahli kumpulan. Yang ketiga, Encik Nasrul Aiman, Junior Mirhaj, Akil dan Nabil yang menerapkan komunikasi CBL, iaitu temu ramah bersama pensyarah dan ahli komoditi. Seterusnya, Encik Daniel Haikal yang telah mengumpulkan dapatan yang menyumbang kepada maklumat yang diterima seiring dengan tajuk kumpulan kami. Encik Idin Rifai yang melakukan rumusan yang ringkas dan mudah difahami untuk rujukan akan datang, dan Cik Farah Natasha yang bertanggungjawab menyunting vlog ini dengan baik dan dikemas, serta diri saya sendiri, Encik Ahmad Daniel, dalam memberikan penghargaan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah serta masyarakat yang terlibat dalam kajian yang dilakukan, kerana tanpa kerjasama daripada mereka, kajian ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan hasil daripada kajian ini juga tidak dapat dicapai. Terima kasih. Nama Muhammad Aiman Akil bin Sulaimi, nombor matrik 073795. Assalamualaikum. Nama Nik Nabil Aiman bin Asif, nombor matrik 074477. Assalamualaikum semua, nama saya Juni Mirhaj bin Munizi, nombor kad matrik 074635. Nama saya Muhammad Nasrul Aiman bin Muhammad Nasir, nombor matrik saya pula 072358. Assalamualaikum, nama saya Idi Rifai Beramli, nombor matrik 073577. Ahmad Daniel bin Ahmad Kushaini, 071985. Assalamualaikum, nama saya ialah Gafar Natasha Peti Zulkafli. ID saya ialah 073234. Terima kasih.